Kerana ada yang mempersoalkan kalau dia masak ayam goreng, kadang-kadang kan ada darah tu. Apakah ketika memakan darah itu termasuk melanggar larangan ni? Betul kan? Jadi ada yang bertanya, sebab Allah melarang untuk kita makan darah. Jadi kalau goreng, biasanya ayam lah kan. Kita goreng ayam, ada darah dekat situ, biasanya langsung makan ke atau tak nak makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-173, di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, Innama harrama alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir. Di sini Allah telah berfirman, sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian bangkai dan juga darah dan juga daging babi. Yang kita nak bincangkan bukan tentang daging babi, yang kita nak bincangkan darah. Kenapa? Kerana ada yang mempersoalkan kalau dia masak ayam goreng, kadang-kadang kan ada darah tu. Apakah ketika memakan darah itu termasuk melanggar larangan ni? Betul kan? Jadi ada yang bertanya, sebab Allah melarang untuk kita makan darah. Jadi kalau goreng, biasanya ayam lah kan. Kita goreng ayam, ada darah dekat situ, biasanya langsung makan ke atau tak nak makan? Pening aku nak jawab, Ustaz. Kau ngajar je lah, jangan tanya. Jadi itu yang dipersoalkan, ya? Bukan dipersoalkan, yang dibingungkan, yang dipertanyakan. Jadi kita cuba merujuk kepada beberapa hujah dalam Islam tentang keadaan ini. Di sini, dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahawa darah hukumnya haram, tanpa ada keterangan darah yang macam mana statusnya, tetap haram. Kata semacam ini dalam istilah usul fiqh dikata istilah mutlak. Jadi darah ni haram secara mutlak. Tetapi di dalam Al-Quran surah Al-An'am, Allah menerangkan lebih spesifik tentang darah. Allah menerangkan mafhumnya di surah Al-An'am ayat 145. Kul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'im yata'amuhu illa
ayakuna maitata. Katakanlah, tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kepada orang-orang, katakanlah Muhammad, tidaklah aku memperoleh wahyu yang Allah telah wahyukan kepadaku, yang sesuatu diharamkan orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai, darah yang memancar. Darah yang memancar, bahasa Melayu apa? Darah yang memancut. Memancar ni mata air kan terpancar kan? Terpancut. Atau daging babi. Jadi kalau di surah Al-Baqarah dia hanya secara umum darah. Tapi di surah Al-An'am ayat 145 lebih spesifik yang diharamkan, kata Allah Azza wa Jalla, suruh Nabi Muhammad SAW mengatakan pada manusia, yang diharamkan dalam wahyu adalah darah yang memancar, ataupun bahasa senangnya terpancut. Okey. Pada ayat kedua ini Allah memberi keterangan tambahan bahawa darah yang haram adalah darah yang memancar. Apa maksud darah yang memancar? Darah memancar dalam istilah usul disebut muqayyad. Dari dua ayat ini para ulama memahami ayat mutlak kepada ayat muqayyad. Artinya, darah yang diharamkan di surah Al-Baqarah di atas difahami sebagai darah yang memancar, bukan semua darah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Kalau bahasa kita, yang tadi itu haram darah, itu masih lagi luas. Ya? Contohnya begini. Kalau kita baca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang solat. Apakah semua orang solat masuk neraka wil? Tidak. Rupa-rupanya yang masuk neraka wil solat yang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Di surah Al-Baqarah menerangkan darah adalah haram untuk dimakan. Darah yang macam mana? Darah yang memancar. Tapi kalau kita langsung tengok surah Al-Baqarah, habis semua difatwakan. Sebab itu, kita kena merujuk kepada ulama'. Diriwayatkan bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ini diriwayatkan dalam Rawa'il Bayan. Laula anna Allah, andaikan Allah tidak berfirman darah yang memancar, tentu saja orang-orang akan mencari darah-darah yang terselit di dalam daging. Faham maksudnya? Kalau tidak ada ayat di surah Al-An'am yang mengatakan yang haram itu darah yang memancar, pastilah nanti manusia akan mempersoalkan ketika daging yang dia masak ada darah, itu akan jadi masalah. Dan hari ini orang mempermasalahkan darah yang ada di masakan ayam yang kita masak. Kadang-kadang masak lemak pun, kopi ayam dekat tulang tu masih berdarah kan. Dia kata kalau tak ada surah Al-An'am mengatakan darah yang memancar, orang akan cari pasal dengan darah ayam yang begitu. Berarti orang yang mempersoalkan darah yang ada dalam masakan ayam, biasanya ayam kita jumpa kan, daging pun kalau makan steak yang well done, medium. Medium tu kan masih merah darah kan. Apakah darah itu haram? Sebab apa? Sebab ada surah Al-An'am ayat 145.
Kalau nanti orang keliru dia tengok surah Al-Baqarah, dia kata itu darah, haram makan. Jadi sekarang ni ada penjelasan lebih diperhalusi, lebih detail. Yang tak boleh itu darah yang memancar. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ikrimah, yakni murid kepada Ibnu Abbas, seorang tabi'in. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ikrimah mengatakan, andaikan bukan ayat ini, ayat apa? Al-An'am 145, andaikan bukan ada ayat yang mengatakan darah yang tak boleh makan, darah yang memancar, tentu saja kaum muslimin akan mencari-cari darah yang ada di daging yang dia masak, sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi. Dia akan membebankan, memberatkan. Imam Qatadah juga mengatakan dalam tafsir Ibn Katsir, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Adapun darah-darah yang ada di sela-sela, di celah-celah terselip darah ketika masakan, tidaklah haram. Jadi di sini Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, apakah yang dikatakan darah yang memancar? Darah yang memancar adalah darah yang keluar dari binatang yang mana binatang tu belum mati. Misalnya, haiwan yang hidup dicocok pehanya kemudian mengeluarkan darah. Oleh sebahagian orang, darah ini ditampung, diambil dan dimakan. Sementara haiwannya masih hidup dibiarkan. Ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Adapun haiwan yang baru disembelih, darahnya keluar, selama haiwan ini belum mati secara keseluruhan, darahnya juga tergolong darah yang memancar. Jadi rasa-rasa lepas ni, kalau ada masak lemak, cilapi, peha ayam, terselip darah, haram ke tidak makan? Tidak. Darah tu pula pecah masuk dalam kuah. Betul? Tambah mantap tu. Jangan dia makan, nanti keluar taring, raja bersiung, macam-macam. Okay? Tapi kalau kalau melihat secara kasar, betul lah haram kan? Tapi bila sudah diperincikan, dijelaskan para ulama, darah yang ada dalam makanan, yang kita tak cerita tempat lain lah, tempat kita kan. Tak tahulah Mika tak pernah goreng ayam, tak pernah nampak. Pernah nampak tak ni? Pernah lah, kan. Contohnya tadilah, kalau kita masak, kalau steak tak tahulah masak ke makan kedai ke, tak tahu lah. Tapi kalau steak, tu ada darah. Kalau kita kata nak minta apa ni, apa tak nama dia apa? Medium well done, medium well. Alah, darah daging lah yang berdarah-darah tu. Ikan salmon mentah tak ada darah. Salmon ada darah ke? Tak ada. Tak ada masalah. Dia yang tak boleh tu, ikan salmon tu hidup-hidup kau telan. Tu tak boleh. Kan banyak kan orang-orang mana tu? Jepun ke Korea tu kan? Cina kan? Sotong tu menggelitik lagi. Dia makan. Dia nak kuat, dia kata nak cepat sihat, takut benar mati. Nak makan kuat sana, kuat sini. Umat Islam, makanan yang disunahkan Nabi, yang orang tak buat, madu. Ada makan tak? Tak ada. Disiplin tak? Tidak. Kalau ubat, apa ni, kalau kena ubat cairkan darah, disiplin. Betul tak kan? Madu tak disiplin. Madu tu ada dua unsur, panas dan dingin.
Madu itu akan menstabilkan kondisi tubuh kita. Madu, perut kosong, makan kurma, begitu kan? Jadi sebenarnya dalam Islam ada makanan-makanan yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai satu persoalan. Assalamualaikum. Ni kita sama-sama ngantuk ni ha. Jangankan aku yang tertidur pula. Mika tertidur biasa. Faham? Jadi tak payahlah. Yang jadi masalah ni, ini syaitan kalau dia gagal membuat seseorang jadi jahat, dia akan guna kaedah kedua. Apa dia? Dia akan buat orang itu merasa dah cukup bagus. Mula faham? Kau makan darah haram tu kau tahu je. Betul tak kan? Kan? Dia jahat tak? Dia cerita ayat Quran surah Al-Baqarah, tapi dah masuk ujub, merasakan dirinya dah cukup bagus. Yang ini kena berhati-hati. Baik. Tak tahulah soalan ni kita dah bincang ke belum. Seingat saya dah bincang, tapi timbul balik lah tentang zaman-zaman, tak tahulah, kalau zaman saya zaman rock kapak, zaman puan-puan zaman SGB kot. Zaman-zaman muda dulu rock kapak ni zaman-zaman Amisearch. Mika tak jumpa kot. Yang dah lagi lama jumpa siapa? Ya kan, Ar-Ramli, ke Ar-Ramli? Ramli kan, rambut afro, seluar bokat. Zaman-zaman tu kadang-kadang solat pun tak solat, tak tidak, betul? Lagi-lagi kalau dihukum umur baligh. Kalau perempuan mau baligh dia 11 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang daripada darjah 6 sampai tingkatan 3 tu tak semayang lagi. Macam mana cerita mengqadakkan apa hukumnya solat yang dah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun? Yang jadi masalah, ada yang kata wajib qada, ada yang kata tak wajib qada. Yang tak wajib gantilah. Yang jadi masalah bukannya yang jahat, yang jadi masalah yang dah merasa bagus. Apa yang jadi masalah? Yang faham kena qada, duk bantai yang tak payah qada. Yang faham tak payah qada, duk kata yang qada bid'ah. Jadi berkecamuk tak? Akhirnya orang ni was-was. Aku nak ganti ke tak ganti ni? Aku nak qada ke tak qada? Akhirnya masuk fatwa ketiga. Apa dia? Tak payah langsung qada. Semayang pun tak payah. Ada ni. Saya pernah jumpa satu orang. Jumpa satu ni, ustaz ni kata begini. Dia baru nak taubat. Jumpa satu ni, ustaz ni kata begini. Jumpa ustaz ni kata begini. Dia kata ustaz yang A kata begini, ustaz yang B hentam ustaz A. Tuan-tuan tahu, perempuan tahu, apa dia yang dia buat? Baik, aku tak payah taubat lagi. Di luar tak payah pening, masuk dalam lagi apa? Lagi pening. Yang ni hati-hati, ya, hati-hati. Baik. Pertama sekali, puan-puan kena faham, kalau bab qada, ini bab ibadah. Kalau bab ibadah, kita mesti ada rujukan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita dengar beberapa hadis tentang qada. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, siapa yang terlupa solat, di sini ada diarahkan satu kumpulan manusia. Pertama, siapa tadi? Yang terlupa. Kemudian, maka lakukanlah solat ketika dia ingat. Tidak ada tebusan kecuali melakukan solat tersebut, dan dirilah solat untuk mengingatiku. Jadi di sini ada namanya, siapa yang terlupa solat, maka lakukanlah solat
ketika mengingati ketika mengingati solatnya. Jadi kalau dia terlupa, duk borak, mantap semua, contohnya pagi ada urusan, bangun lambat, sibuk nak kejar urusan, subuh terlupa, betul? Dah balik rumah maghrib, subuh tadi rasanya belum solat, betul? Jadi kena qada tak? Langsung qada. Walaupun waktu dia teringat tersebut waktu larangan solat. Bila waktu larangan solat? Pukul 7, betul tak kan? Matahari tengah terbit, tengah atas kepala, ataupun nak masuk maghrib. Walaupun waktu larangan, kalau dia teringat, dia kena ganti balik. Itu. Jadi ada satu namanya qada. Yang kedua, antara qada yang diterangkan di sini dikatakan dalam beberapa hadis, diterangkan orang yang telah terlewat dalam mengerjakan solat, ya. Jadi ulama nanti dia terbahagi kepada dua pandangan. Dalam riwayat lain, orang yang tak solat disebabkan lupa dan tertidur, ya. Dia tak solat disebabkan lupa dan tertidur. Sebab ada riwayat hadis yang lain mengatakan orang yang melakukan qada, orang yang tertidur dan juga orang yang terlupa di sini. Jadi di sini tuan-tuan ada dua. Dalam hadis Imam Bukhari, barang siapa yang terlupa atau tertidur sehingga terlepas waktu solat, maka tebusannya adalah segera melakukannya. Jadi, qada tadi ada alasan tak? Alasannya apa tadi? Terlupa. Yang kedua, yang tertidur. Yang tertidur tak apalah, tak payah jawab. Jadi terlupa dan tertidur. Jadi ulama, ada sekelompok ulama, dia kata cerita qada hanya pada yang tertidur dan yang terlupa. Jadi adalah ulama yang mengatakan kalau dia tak solat bukan sebab tertidur dan bukan sebab terlupa, maka itu dosa besar. Maksudnya sengaja. Kan? Dulu zaman-zaman kita dulu tak solat kan sengaja kan? Sengaja. Azan dengar buat pekak. Tu yang pekak sampai ketua. Jadi kalau dia tak solat bukan sebab lupa, bukan sebab tertidur, berarti tak ada istilah qada. Ini satu pandangan. Sebab tadi dalam hadis Bukhari Muslim yang kena qada siapa je? Terlupa dan tertidur. Siapakah ulama yang dia mengatakan ni? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Dua ni. Habis apa yang kita perlu buat? Dia kata taubat nasuha. Ini satu pandangan. Tetapi ulama yang lain termasuk 4 mazhab, kita dengar satu-satu. Kalau mazhab Hanafi, dia mengatakan orang yang terlewat dari mengerjakan solat maka wajib qada begitu dia ingat. Dan diterangkan di mazhab Syafi'i, di mazhab Hanafi, Ibnu Najm mengatakan, salah seorang ulama mazhab Hanafi, bahawa tiap solat yang ditinggalkan dari waktunya setelah pasti kewajipannya, maka wajib diqada. Baik meninggalkan dengan sengaja, terlupa, tertidur. Baik jumlah solat yang ditinggalkan itu sikit atau banyak. Jadi kalau mazhab Hanafi, sengaja kena qada ke tidak? Kena. Kira-kira lah.
Mazhab Maliki, salah satu di antara ulama mazhab Maliki mengatakan orang yang lupa mengerjakan solat wajib atau tertidur, maka wajib atasnya mengerjakan solat begitu dia ingat, dan itulah waktu bagi dia. Salah satu tokoh ulama mazhab Maliki mengatakan sebab pertama tentang qada hukumnya wajib atas solat yang belum dikerjakan. Jadi apa sahaja solat yang belum dikerjakan, walaupun alasannya bukan tertidur, bukan terlupa, tapi wajib qada. Hanafi wajib qada ke tidak kalau sengaja tinggalkan? Qada. Maliki wajib qada ke tidak? Qada. Mazhab Syafi'i, Syarazi mengatakan orang yang wajib mengerjakan solat namun belum mengerjakan hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqada. Jadi orang yang wajib melaksanakan solat, apa dia? Baligh, waras, betul? Dia belum solat, jadi dia kena bayar juga solat yang dia tak solat tadi, dengan syarat dia dah masuk syarat orang yang kena solat. Kalau gila tak kena lah. Ini orang perempuan haid tak solat kena ganti tak? Tak. Ini orang yang wajib, maksudnya dia memang layak solat tapi tak solat. Yang tak solat tadi kena ganti. Imam Nawawi wafat pada 676 mengatakan orang yang wajib atasnya solat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqada baik terlewat kerana uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya kerana uzur, bolehlah mengqadanya dengan ditunda, namun bila mempercepatkan hukumnya mustahab. Mazhab Syafi'i qada balik tak yang sengaja tak solat? Qada juga. Hambali, ulama Hambali Ibn Qudamah mengatakan bila solat yang ditinggalkan terlalu banyak, maka wajib menyibukkan diri untuk mengqadanya selama tidak menjadikan masyaqqah yang menyusahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 4 mazhab kata qada. Sampaikan kalau dikira-kira 40 tahun tak solat, berarti tidak ada solat sunat dalam hidupnya. Maksudnya apa? Kalau dia qabliyah, niatnya qada. Kalau dia ba'diyah, niatnya qada. Fajar, niatnya qada. Tarawih, niatnya semua niatnya qada. Sampai mengatakan begitu. Jadi di sini ada 2 pandangan ulama. Satu qada, satu tidak. Yang tidak tadi siapa? Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taimiyah. Jadi kalau yang ambil cenderung kepada pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm tak qada, sah tak solat dia? Sah tak? Sahlah dia tak qada, sebab dia rasa hadis Nabi qada cuma tidur dan lupa. Dia tak solat sebab sengaja. Sengaja tak solat dosa besar. Jadi dia cukup taubat. Bila dia taubat, dosanya dihapuskan dan dia memperbanyak solat sunat. Ini satu pandangan. Tapi kita yang cenderung mazhab Syafi'i qada tak? Qada. Tapi masalahnya tempat kita ni semua sepakat Syafi'i ke campur-campur? Campur-campur. Jadi kenapa kita bincangkan jangan bertelagah, ya? Kenapa kita bincangkan jangan bertelagah. Ya, yang ini yang kita bincangkan. Jadi bab qada ni pun kadang-kadang jadi masalah besar. Orang-orang kita ni jadi masalah besar bab qada. Maka kami bincangkan tentang yang tak solat bertahun-tahun wajib qada atau tidak. Ulama berselisih pendapat. Kalau ulama 4 mazhab semua kata qada, tapi Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah dia kata yang qada tu cuma terlupa dan tertidur. Kalau sengaja tak masuk bab qada. Yang sengaja bab dosa besar. Bab dosa besar, undang-undangnya bukan qada, undang-undangnya apa? Taubat. Jadi kita dah dengar lah, nanti kalau ada orang begini dia punya hujah. Ya.
Kalau Mika tak tahulah nak pilih yang mana. Betul tak kan? Yang aku Syafi'i, ngamallah Syafi'i. Dah habis dah bab orang berselisih, terlupa ataupun tak solat berpuluh-puluh tahun? Sudah. Kemudian ni masih kita soal tanya jawab je lah. Sebab orang banyak bertanya, saya rasa banyak orang yang bingung. Yang kita bincangkan ni tentang salah kiblat. Pernah tak pergi jalan ke mana-mana, tanya orang kiblat mana? Alah, dekat belakang pintu. Awak tutup pintu, lock, solatlah belakang pintu. Betul? Rupanya bukan belakang pintu tu, belakang pintu bilik air. Bila dah solat, rupa-rupa salah kiblat. Betul? Kena qada atau tidak? Ini bukan tanya, ini tajuk. Jadi tak payah jawab. Maksudnya kalau tersalah kiblat, kena qada atau tidak? Itu tajuk kita. Ulama berselisih pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, orang yang salah dalam arah kiblatnya berdasarkan ijtihad. Maksudnya dia dah jangka ni ikut kiblat, dah tengok-tengok agak-agak tu. Pergi hotel negara tak ada, bukan negara Islam, nak tengok kiblat tak ada arah kiblat, buka handphone ada kompas, betul? Dibukanya kompas, arah ke situ dia solat. Rupa-rupa internet tak ada. Jadi kompas tu tak accurate, betul tak kan? Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang yang solat kiblatnya salah, kemudian dia tahu salah, maka wajib baginya mengqada menurut pendapat yang kuat. Ketika tengah solat, dia baru dapat tahu, tadi dah solat. Contoh check-in hotel pukul 2, Zuhur dekat situ, Asar dekat situ, Maghrib dekat situ, Isyak dekat situ. Besok kawan sebelah datang nak subuh sama-sama. Dia nak arah situ, betul tak kan? Tiba-tiba orang masuk, dia tengah solat. Satu kata, "Oi ma, salah tu ma, kau punya kiblat, bukan ke depan, ke belakang." Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tengah solat orang tegur, kena batalkan solat, pusing ke arah kiblat. Tadi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dah salah kiblat, orang tegur subuh, kena ulang balik 4 solat tadi? Kena ulang. Apa pula tidak? Kan tadi dah kata ulang. Ulang-ulang. Aku salah baca ke Mika salah dengar? Dengar. Orang yang salah arah kiblat, kemudian dia tahu salah, maka wajib mengqada. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak semalam salah kan? Subuh ni orang bagi tahu yang semalam salah. Wajib qada ke tidak? Ambil kau je. Wajib. Kalau sampai balik tak ada siapa yang tahu, tak payahlah. Ini dah bagi tahu belum? Dah. Average. Yakin? Yang kita yakin maksudnya? Itu saya katakan, kalau dalam mazhab Syafi'i sebahagian mengatakan kalau dikira terlalu banyak, berarti dalam hidupnya semua solat sunatnya dia niatkan qada. Jadi balik-balik, kalau dia ada qala Allah, qala Rasul, qala Imam. Yang kata qada balik daripada Nabi atau daripada ulama? Ulama. Daripada Nabi cuma tertidur dan terlupa. Betul. Jadi kalau ditanya rank dia,
Kita nak ikut hadis atau ikut ulama? Hadis. Jadi ada orang yang kuat dia ikut hadis, dia lepas, dia lega. Tapi kalau dia rasa dia belum layak nak ikut hadis, dia pun tak tahu ilmu ni, dia ikut ulama, dia ikutlah, tak ada masalah. Jadi pandangan para ulama, bukan kami merendahkan ulama, tidak. Jadi bab yang qada balik, nanti 4 mazhab ni macam-macam kaedah keluar, betul? Ada yang kata sampai tidak ada solat sunat kecuali semua niatkan qada. Ada juga kira agak-agak mana yang mampu. Macam mana agak-agak mana yang mampu, tahu lagi ke hidup kita berapa tahun? Betul tak kan? Jadi yang penting taubat nasuha dulu untuk secure benda tu, dan memperbanyak solat sunat. Niatkan kiranya kan nanti di padang mahsyar, buku catatan amal kita pertama sekali bab yang dilihat apa? Solat. Ketika lihat ada solat kosong, apa yang dicari? Solat sunatnya. Betul tak kan? Jadi berdasarkan dalil itu juga para ulama katakan, bila dia dah bertaubat, walaupun dia yakin sebab sengaja tak perlu qada, tapi dia memperbanyakkan solat sunatnya sewaktu-waktu nanti sekiranya memerlukan top up solat tu ada daripada solat sunat. Jadi benda ni sesuatu yang luas range-nya. Tidaklah boleh kata wajib qada. Tak wajib qada, hanya taubat. Benda ni yang kadang-kadang yang saya tajuk kita sebenarnya bukan qada, bukan apa. Tajuk kita, ketika tak mampu syaitan buat jadi jahat, dia akan buat merasa cukup baik. Yang ini jadi masalah. Ya. Balik-balik dalam bab qada ini nanti para ulama macam-macam pandangan. Tapi kita dah bincangkan tadi, ya. Allah. Solat sunat diniatkan qada. Ya, para ulama mengatakan solat sunat diniatkan qada. Tadi ketika dia bertaubat, kemudian dia meyakini dosa dia semua habis, betul? Jadi di padang mahsyar nanti kan kalau ada kurang di solat wajib, yang dicari solat, dia pakai hadis dalil ni lah. Okey. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tadi, yang maksudnya qada, bererti sepanjang hidupnya sebelum zuhur buat 4 rakaat dulu niatnya qada. Betul? Sebelum asar buat asar lagi qada. Sebelum maghrib buat maghrib lagi qada. Setiap solatnya diniatkan mengganti qadanya. Jadi kira-kira, yang ini yang kadang-kadang agak menyulitkan sebahagian orang. Dia kira-kira agak-agak lah. Mula tak start solat umur berapa? Bila start solat? Tak solat umur 15. Mula start solat, itu hafal tu. Bila mula solat tak ingat sangat. Tapi bila start solat ingat. Sebab hari pertama kena gaut, dah takut mati baru diingat. Dia kira lah 10 tahun. 1 hari 5 kali. Kali dengan sebulan. Betul? Jadi berarti kalau dia kata 10 tahun dia tak solat, berarti 10 tahun ke depan setiap solatnya kena double. Kena faham? Ini. Tapi kita bagikan. Saya hidangkan yang Syafi'i, yang Hanafi, betul? Yang hanya taubat saja, macam tu. Jadi ada beberapa kaedah. Kalau kaedah dia qada balik, kalau qada 4 rakaat, kalau yang tak solat 4 rakaat, qadanya juga 4 rakaat. Tapi kalau pakai metod taubat, dia cuma nak tutup kalau ada kekurangan solatnya tadi cuma dengan solat sunat macam tu. Okey. Baik. Boleh pergi salah kiblat? Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia dah zuhur, asar, maghrib, kiblatnya salah, waktu isyak orang bagi tahu salah kiblat kau. Macam mana zuhur, asar, maghrib tadi? Qada. Tengah solat orang tegur, batal, kemudian ulang balik kiblat yang betul. Ya. Kedua, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan
Jika ini dalam kitab Al-Ikhtiyar, dia mengatakan jika ada orang yang tidak tahu arah kiblat, dia tak tahu kiblat kat mana, kemudian tidak ada siapa pun yang boleh ditanya, kemudian dia berijtihad ni dia agak-agak, ini ikut kiblatnya, nak tengok matahari dah malam, dia agak-agak je, solatnya sah, tidak perlu diulang walaupun kiblatnya salah. Ni mazhab mana pula ni? Hanafi. Dan ketika dia mengetahui kiblatnya salah dalam solat, contoh dia solat menghadap ke tingkap, masuk kawan dia dalam bilik, oi bukan ke tingkap, ke pintu, betul tak kan? Tengah solat tu dia cuma twist je, pusing je arah kiblat, betul? Kemudian sambung je. Kalau dia dah buat maghrib 2 rakaat, tinggal top up lagi 1 rakaat. Ini mazhab mana pula? Hanafi. Ini kita cerita semua, jadi jangan gaduh-gaduh, ambil seorang satu, betul? Yang nak ambil Hanafi, jangan yang Syafi'i kata salah. Adapun kita Syafi'i, perkasakanlah mazhab Syafi'i. Okey puan-puan. Yang ketiga, mazhab Hambali. Mazhab Hambali pula, dia membezakan yang lupa tu musafir ke orang yang bermukim. Bermukim tu maksudnya di area tempat dia tinggal lah. Kalau orang yang bermukim salah kiblat, bayar balik, melampau kat rumah pun salah kiblat. Contohlah. Tapi kalau bermusafir, tidak perlu. Jadi mazhab Hambali, dia ada 2 kaedah. Kalau dia bermukim salah kiblat, ulang balik. Ini betul-betul kacau ni, betul? Tapi kalau musafir, wajar sebab bukan tempat dia, kata mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Hambali, musafir salah kiblat, ulang ke tidak? Kalau bermukim Hambali, salah kiblat, ulang ke tidak? Ulang. Syafi'i, mukim, ulang ke tidak salah? Syafi'i, ulang ke tidak? Musafir ulang ke tidak? Ulang. Tak kira apa keadaan pun ulang. Adapun Hanafi, tak kira apa keadaan pun tak payah ulang. Jadi yang ke depan ni nak buat macam mana? Buat Syafi'i lah, betul tak kan? Yang lepas-lepas tu aku tak ulang ustaz, sudah, selamat, pakai Hanafi. Betul tak kan? Bukan simple nak ambil yang lepas, berarti masih ada rujukan tak? Masih ada rujukan macam tu. Yang ke depan perbaikilah. Yang kita bincang ni sebabnya apa? Orang berkecamuk kan? Seorang kata tak sah, seorang kata sah, itu kan. Jadi pening. Okey. Ada faham? Assalamualaikum. Risau tunduk menulis, tak nampak sangat, tak macam mata. Tunduk tu menulis ke tunduk lelap? Baru nampak. Baik. Subuh, niat subuh. Dia terjaga, dia niatkannya solat subuh, qada tu ganti. Tak payah. Begini puan-puan, perkara ini juga orang selalu kontroversi ya. Ini tidak menyalahkan sesiapa. Saya ulang sekali lagi, yang kita bincang ini tidak menyalahkan sesiapa. Ya, kita tak ada layak untuk menyalahkan sesiapa. Cuma yang saya nak bincangkan ni adalah bab bab hukum asal, ya, yang jadi orang bingung. Baik.
Dalam mazhab Syafi'i, memang majoriti kita kalau solat niatnya dilafazkan. Betul? Baik. Ini bukan daripada saya. Ini daripada Imam Nawawi. Puan-puan dengar betul-betul. Ya. Niat kita bukan cari salah, niat kita cuma berkongsi. Seorang ulama mazhab Syafi'i, namanya Abu Abdillah Az-Zubairi. Imam Nawawi mengatakan Abu Abdillah Az-Zubairi ini telah salah dalam mentafsir kata-kata Imam Syafi'i. Imam Nawawi kata Abu Abdillah Az-Zubairi telah salah dalam mentafsir kata-kata Imam Syafi'i. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Imam Nawawi Al-Majmu' jilid ketiga muka surat 243. Apa kata-kata yang tersalah yang ditafsirkan Abu Abdillah Az-Zubairi? Kata-kata Imam Syafi'i seperti berikut. Jika seseorang berniat haji atau umrah, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeza dengan solat. Solat tidak sah kalau tidak ada dengan pengucapan. Itu kata Imam Syafi'i yang disalah tafsir oleh siapa tadi? Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata-kata Imam Syafi'i ada dua. Satu, jika seorang berniat haji dan juga umrah tetapi tidak diucapkan, sah? Sah, kata Imam Syafi'i. Berbeza dengan solat. Dengar betul-betul. Tidak sah solat tanpa pengucapan. Ada tak kata tidak sah solat tanpa niat diucapkan? Ada tak? Tak. Cuma Imam Syafi'i kata tidak sah solat tanpa pengucapan. Baik. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid ketiga muka surat 243, para ulama mazhab kami berkata, yang berkata demikian adalah salah. Bukan maksud Imam Syafi'i itu niat dilafazkan dalam solat. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i dilafazkan takbir Allahu Akbar. Yang terima, tak terima, sudah. Kita cuma share ada sedikit kekeliruan. Yang kata siapa? Imam An-Nawawi. Berdasarkan niat dilafazkan ini, keluarlah untuk qada lafazkan niat, untuk jamak lafazkan niat. Mula faham? Asal muasalnya, usulnya yang niat dilafazkan daripada kekeliruan seorang ulama. Jadi, itu yang kadang-kadang walaupun ulama mazhab Syafi'i dia tak tekankan sangat niat yang dilafazkan. Kalau nak dilafazkan, okey, dia kata bagus. Betul kan? Tapi kalau tak niat langsung, cuma tak langsung, niatnya langsung tak dilafazkan, cuma dalam hati, sah? Sah. Kita bukan cerita orang yang lafazkan niat ni salah. Jangan salah faham jauh. Ya? Jangan salah faham. Yang kita bincang ni, kalau tak niat sekalipun, sah tak? Sah. Jadi tadi, tak solat subuh,
Betul tak kan? Bangun, dia niat nak solat subuh tadi kan, sebab dia tak solat. Dah niat solat subuh yang tak solat tadi. Nak qada ke, nak apa ke, tak begitu ditekankan. Betul kan? Tapi kalau dia nak tekankan, silakan cari macam mana niat yang dilafazkan qada. Tapi pastinya bukan daripada Imam Syafi'i. Cuma daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi kita cerita ni, saya ulang sekali lagi, kita cerita ni bukan mempersoalkan orang yang baca niat. Kita menceritakan kalau tak niat masih okey-okey saja. Itu maksud kami. Ya? Alright. Jelas tak? Ini tadi bab niat ke bab kiblat? Bab kiblat. Tak tahu mana merabannya. Bab kiblat dah selesai dah? Dia 3 tu je lah. Jangan lebih. 3 tu je. Dia tak 4-4. Sebab 3 keadaan lah. 1 batal semua, 1 tak batal semua, 1 bermungkin batal, 1 lagi 1 bermungkin batal, musafir tak batal. Betul? Syafi'i qada ke tak qada? Syafi'i batal ke tak batal? Batal. Hanafi batal ke tak batal? Tak batal. Hambali mukim batal, musafir tak batal. Baik? Tak boleh. Puan mazhab mana? Saya cerita begini, bukannya senang nak, bila kita tahu macam ni bukannya kita boleh pilih-pilih. Maksudnya begini, matlamat kita bincang banyak mazhab, memperkasakan Syafi'i, kita expertkan diri kita dengan Syafi'i, jenguk-jenguk mazhab lain supaya tak terjebak suka membawang. Betul kan? Contoh, mazhab Hambali dengan Hanafi, orang perempuan dia kalau qiyam atau sedekap, Allahu Akbar, kita sini kan, dia kat sini. Tu saya katakan, kalau kita tak tahu, tak jenguk-jenguk jiran mazhab lain, datang si setan, ni si jijah ni tak pakai baju dalam ke apa, tutup-tutup. Ada. Nampak tak kan? Kita dah betul tak Syafi'i kat sini? Setan masuk jarum. Betul? Mula dia buat cerita, sebarkan pula si Milah, habis Milah ni pula ketua kampung. Tersebar kat Instagram. Jadi matlamat kita bincang 4 mazhab bukan aku boleh pilih mana-mana, tidak. Tapi yang macam ada satu yang saya dengar kata kalau semayang dekat masjid yang Bani tu kata kena ikut macam Bani tu. Ada tak? Contohnya semayang ni tak baca bismillah. Jadi kita pergi dekat sana, kita kena ikut lah, tak baca bismillah. Itu tak apa. Tak jadi masalah. Yang kata ikut solat itu, kalau setakat bacaan tak jadi masalah. Dia baca bismillah, dia tak baca bismillah, kita baca bismillah, tak jadi masalah. Kalau Hanafi tak baca bismillahnya, bukan tak baca, Hanafi baca tapi pelan. Jadi kita makmum pun tak adalah bismillahirrahmanirrahim, tak ada, baca pelan juga, sama-sama baca. Cuma imam baca pelan. Betul? Setakat bacaan tak semestinya 100% sama dengan imam. Kita tahu tahiyat imam sama tak dengan tahiyat kita? Imam baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli ada. Tapi kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni, betul tak kan? Macam mana kita nak pastikan bacaan kita sebiji macam bacaan imam? Yang dipastikan pergerakan kita dengan pergerakan imam. Contoh, Hanafi kunut tak subuh? Tak. Syafi'i kunut tak? Kunut dalam mazhab Syafi'i hukum dia apa? Aku sunat juga ni, kan pening jawabnya. Baik.
Jadi sunat dalam mazhab Syafi'i, ketika dia berniat untuk kunut, dia tidak kunut, dia sujud syahwi. Betul? Jadi kalau solat di belakang imam yang kita tahu tak kunut, awal-awal aku tak nak kunut, perlu sujud syahwi tak? Settle? Selesainya dengan ilmu. Jadi kita ikut imam, contoh, kita patah balik pula. Orang yang bermazhab Hanafi solat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i. Hanafi tadi kunut tak? Tak kunut. Mazhab Syafi'i kunut tak? Jadi bila imam tadah tangan, ini dia kena tadah tangan. Perbuatan tu dia kena berhenti. Nanti ada ulama kata kena tadah tangan juga, sebab imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kena ikut je. Walaupun dia nanti sendiri atau dengan Hanafi tak kunut. Betul tak kan? Ada pula kata tak payah angkat tangan pun tak apa, tapi tetap berdiri, tunggu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi yang kami ceritakan ni nak mengelak berbala. Ya, yang kena existing sama dengan imam lebih kepada pergerakan dan tak boleh mendahului imam. Adapun bacaan, kita tak dapat pastikan bacaan kita sama seperti bacaan imam. Ya. Salah sebab tak ada siapa pun yang tegur. Kan tadi Imam Syafi'i tadi, kalau dia tadi dah berijtihad agak-agak dia sini, balik rumah tak ada siapa tegur pun. Sebab orang pertama-tama tak tahu kan. Dah lah. Dia yang jadi masalah berborak. Oh, aku solat hotel yang ini nombor berapa? Nombornya sama. Orang tu pernah solat di bilik yang sama. Contoh kan. Aku solat itu kiblat, aku ngadap ke bilik air. Tidak jah. Aku dah tanya orang Islam kat sana. Ngadap ke dapur. Berarti kita salah tak tu? Yang tu ulang balik sebab tahu salah. Tapi kalau tak ada siapa yang betulkan, kita pun tak tahu salah, sah. Dia ketika didapatkan salah. Kalau tak dapat salah, ternyata salah, okey je lah, tak ada siapa yang tahu. Dia kalau ditegur, kalau dia dapat tahu salah. Kalau contoh, dia buat salah kan, tapi tak ada siapa tahu, dia pun tak tahu dia salah, tak ada siapa tegur dia salah. Perlu ulang tak? Nak ulang macam mana? Dia rasa dia betul. Betul? Yang jadinya tadi, bila dah balik, cerita bulan lepas pergi ke negeri tertentu, hotel yang sama, bilik yang sama. Aku itu pening-pening cari kiblat, aku ngadap je lah agak-agak ke bilik air tu, aku ngadap ke bilik air. Contoh kan. Orang yang sama di bilik yang sama juga, aku dah berkali-kali tanya sana ada berapa orang cakap, tak. Dia menghadap ke pintu, contoh kan, ke tingkap. Yang ini macam mana? Dah tahu salah tak? Berarti ulang. Ulang balik. Ya, waktu dia ingat dia ulang. Tapi security-nya memperbanyaklah solat sunat. Kalau kita rasa betul sah tak sah, solat sunat ni sekiranya memerlukan, dia masih ada top up daripada solat sunat. Simpanan kita. Betul tak kan? Okey. Baik. Oh tak. Itu tidak. Rambut, kalau rambut nampak sebab terlupa pakai telekung, ya. Betul tak kan? Setakat kecil tu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Masih sah. Yang itu masih sah. Ya, yang itu masih sah. Dia kalau terlupa pakai telekung, mana? Mana mulut aku dengar suara tapi tak dengar muka. Tu. Nampak rambut? Satu urat pun tak boleh. Itu dikatakan tak boleh. Sekarang ni masalahnya, ketika dia solat, kalau dia rasa rambut tu keluar, dia kena masukkan lah. Betul tak? Kalau dibiarkan, masalahnya cerita tadi, dia dah habis solat belum? Dah habis solat, dia tahu tak? Dia tak tahu.
Macam mana kita nak pastikan kita tahu, macam mana ada kamera CCTV yang melihat keadaan kita sebenarnya? Tak mungkin. La yukallifullah nafsan illa usaha. Lainlah pakai baju yang biasa ni kan. Dia pakai baju tersingkap, nampak aurat kan. Yang ini dengan sengaja, yang ini sebahagian mengatakan, ada yang katakan masih sah kalau dia tersingkap sebab angin. Betul? Tapi kalau sebab baju tu yang pendek, ada yang mengatakan tidak sah sebab mendedahkan aurat. Begitu. Ya. Dah boleh move on? Pergi bab lain? Assalamualaikum. Tanya tak bergerak Tadi salah kiblat. Ini bukan salah kiblat. Ini kan ada beberapa surau bila diukur-ukur balik kiblat, rupanya kiblatnya tak tepat. Lalah bongkar dia punya sejadah, larikan sikit, betul? Jadi keluarlah fatwa-fatwa Mapleh. Tahu fatwa Mapleh? Orang yang suka lepak ni keluar fatwa. Dia kata kalau seinci dekat sini tak tepat, dia tak pergi ke Kaabah, dia pergi ke Dubai, dia kata. Jadi faham kan? Kan sini sikit melencong kan larinya jauh. Kalau nak ikut logik tak? Logik. Jadi dia kata kalau kita tak tepat kiblat, tak sah solat. Habis apa cik kan? Bila masuk tak, bayangkan awak solat kat situ puluh tahun dah, betul? Rupanya repair balik kiblat tu tak tepat, kona sikit seinci ke seinci setengah ke 2 inci. Bila dengar pula perkataan orang solat yang lepas tadi tak tepat kiblat tak sah, selamat datang tak si setan buat was-was? Habis. Jadi apa hukumnya kalau kiblat tak begitu tepat? Ya. Alright. Baik. Di sini para ulama membahaskan tentang menghadap kiblat ada 2 jenis manusia. Pertama, orang-orang yang langsung dapat melihat Kaabah. Berarti ni orang solat yang tak solat kat mana? Dekat Mekah lah. Bukan kat Mekah, dekat Masjidil Haram. Walaupun dekat Mekah dalam rumah dia tak nampak Kaabah. Betul tak kan? Para ulama sepakat bahawa siapa saja yang mampu melihat Kaabah secara langsung, wajib baginya harus 100% tepat menghadap ke Kaabah. Tak boleh lari sikit pun. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan jika seseorang langsung melihat Kaabah, wajib baginya menghadap langsung ke Kaabah. Kami tak tahu ada berselisih dalam bab ini. Kalau tergeser sedikit, jika melencong sedikit daripada kiblatnya, maka solatnya tidak sah. Jadi kalau solat dekat Masjidil Haram, kena pastikan muka kita betul-betul Kaabah. Jangan ikut sejadah ni. Faham? Kat sana kan ada kapet kan? Kapet ni bergerak tak? Bergerak. Dia ikut Kaabah. Kalau nampak Kaabah, kena betul-betul tengok Kaabah, kita menghadap tepat. Boleh faham kan? Baik. Tetapi bagi yang tidak dapat melihat Kaabah, siapa? Kita lah. Orang yang di Jeddah pun nampak Kaabah tak? Tak nampak. 4 mazhab pendapat ulama Hanafi, pendapat paling kuat Maliki, Hambali dan juga ulama mazhab dan juga Imam Syafi'i. 4 ni mengatakan, mereka mengatakan bahawa bagi orang yang berada jauh di Makkah, cukup baginya menghadap ke arah Kaabah, tidak semestinya tepat. Cukup menurut persangkaan kuat itu adalah arah kiblat, maka hadapkan ke arah tersebut.
Jadi tak semestinya tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa dekat sini kata kiblat kita di rumah, di tempat kita tepat menghadap ke Kaabah? Siapa boleh kata? Ada bukti? Kita pun berijtihad ini yang paling tepat dengan teknologi ukur itu, ukur ini. Kalau nak kata harus tepat, tak ada siapa boleh memastikan tepat. Cuma ijtihad. Dulu masjid dah ukur kat sini, tiba-tiba berukur lagi, betul tak kan? Yang tu tak jadi masalah. Sebab para ulama berdalil dalam hadis Imam Ibn Majah, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Apa-apa di arah timur dan barat adalah kiblat. Timur mana timur? Kiblat mana kiblat? Ni. Jadi timur mana? Sini. Barat? Sana. Jadi mana-mana arah timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi melencong sikit-sikit consider masih kiblat. Jadi perlu ulang balik tak kalau kiblat salah sikit, lencong sana lencong sini? Tak. Contoh kan kita solat pergi rumah saudara mara, contoh kan, nak solat dalam bilik, mana kiblat? Nampak jam tu kona sikit belah kanan. Betul? Biasa tak orang cakap macam tu? Awak pun solat lah. Dia solat, dia masuk, tengok, sejadah sini ke? Salah. Bukan kanan sini lagi. Betul tak kan? Perlu ulang tak? Kalau sikit yang lari, tak perlu ulang. Kalau kanan Mika pergi ke belakang, itu ulang tak? Kan biasa kan? Kalau pergi berjalan-jalan rumah keluarga ke, tak tepat tu. Jadi orang, macam mana ni? Jadi setan masuk was-was tadi. Jelas? Sikit lah, sikit ke banyak? Ikut mana kita nak ikut? Bagi saya ikut yang hotel. Sebab kita punya pun digital kadang-kadang tak accurate. Kita kadang-kadang kena update, kena itu, kena ini. Kalau saya lebih ikut hotel lah. Ya, kalau saya ikut. Tapi kalau katakan kita ada kompas, lepas tu ada 4-5 orang, betul tak kan? Semua sama dengan kita. Berarti ikut yang majoriti lah. Nanti bagi tahu kat dia lah, ikut jumhur, majoriti. Ya tuan-tuan. Baik. Dah selesai masalah kiblat yang tak begitu tepat? Ada apa nak tanya? Dah. Diam tu tanya setuju. Masuk bab kiblat dalam kapal terbang. Ada yang kata waktu takbir tu kena cari kiblat juga. Betul? Dia cari dekat kiblat, tanya stewardess kiblat dekat belakang dia. Dia pusing, dia kiblat depan muka orang, dia kiblat. Betul tak kan? Betul tak ya? Jadi macam-macam bertanya. Orang tanya jawab lah. Baik. Sebelum cerita tentang kiblat dalam kapal terbang, kita cerita solat duduk dalam kapal terbang. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, dalam hadis Imran bin Husain, sahabat yang punya penyakit. Lalu macam mana cara solat? Lalu Nabi SAW mengatakan, solatlah sambil berdiri. Wajib tak solat berdiri? Wajib bagi yang mampu. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring miring. Baring ke kanan lah. Jadi, kalau dalam kapal terbang, boleh tak solat duduk kalau mampu berdiri? Tak boleh. Kejap, belum full stop, baru ambil nafas. Korang ni buat aku semput. Tak mampu berdiri bukan hanya kudrat yang tak mampu berdiri. Kadang-kadang tak mampu berdiri sebab tidak ada ruang untuk berdiri pun termasuk tak mampu berdiri.
Ada ruang nak berdiri, keadaan kapal terbang yang tak stable juga menyebabkan tak mampu berdiri. Kapal terbang stable, tempat ruang ada, tapi semuanya lelaki dekat situ, tempat orang lalu lalang. Orang perempuan macam mana? Mampu berdiri ke tak mampu berdiri jadinya? Tak mampu berdiri. Fitnah lebih besar. Jadi, khusus untuk lelaki, sebelum nak solat duduk di tempat duduknya, syarat pertama pastikan ada ke tidak tempat untuk solat dalam kapal terbang itu dibenarkan ke tidak. Itu dulu. Okey, Muhammad? Tapi kalau saya peribadi naik yang tambang murah tu kan, kita dah tahu dah, memang ada ruang pun tapak kaki je muat, betul? Lagi yang comel-comel macam aku, betul tak kan? Tak ada ruang kan? Kalau dekat pantry dia pun tak ada ruang, ada pun tengah-tengah jalan. Kalau kita dah tahu kapal terbang tu memang tak ada ruang, tak payah carilah, memang kita dah tahu tak ada ruang. Ataupun kalau kita tak tahu, senang je lah, jangan pergi melawat kawasan pula, betul? Buka pintu pilot, ada ruang ke tidak, betul tak kan? Ya ada ruang, pilot tepi sikit, keluar dulu, aku nak solat. Lain lah jadinya. Tanya, tekan butang, tanya je lah kru kan, ada tempat solat tak dekat pesawat ni khusus lelaki? Tak ada. Kalau tak ada, solat dulu. Tapi kalau perempuan, kalau ada pun, dia tidak mampu berdiri sendirilah sebab takut fitnah kan, jadi dia tetap duduk. Boleh? Faham ya? Jadi kalau lelaki kena pastikan betul-betul ada ke tidak dulu tempat ruang ataupun memungkinkan dia solat. Kalau tidak ada, bererti baru boleh duduk. Baik. Persoalan kiblat daripada Jabir Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan solat sunat atas kenderaan sesuai arah kenderaannya. Namun jika ingin melakukan solat fardu, beliau turun menghadap ke kiblat. Jadi dan hadis lain pula mengatakan ketika Nabi bermusafir, Nabi SAW ketika ingin solat sunat, kenderaannya itu diarahkan dulu ke kiblat. Kemudian takbir, kemudian baru kenderaan tu balik-balik ikut laluan hala ke mana. Mana faham? Jadi ada dua hadis, mungkin satu sahabat melihat setelah Nabi takbir. Betul? Jadi dia nampak Nabi SAW solat sunat ikut mana kenderaannya punya hala tuju. Ada pula melihat sebelum takbir, dia nampak Nabi SAW kearahkan kiblat dulu atas kenderaan, takbir, kemudian baru kenderaan tu bergerak ikut rut laluannya. Berdasarkan hujah ini, untuk orang solat di kapal terbang, jika memungkinkan, pertama, dia tahu kiblat arah mana. Kedua, ada ruang yang dia boleh bertakbir. Contoh, dia naik business class, betul? Ada ruang tak dia berdiri? Ada. Ataupun tak naik business class ekonomi tapi yang belakang dinding tu kan, jadi ruangnya agak besar kan. Kalau dia mampu berdiri dan tahu arah kiblat, berdiri, arahkanlah kiblat, takbir, kemudian duduk balik, teruskan solat. Boleh? Tapi kalau dia tak memungkinkan berdiri, betul? Kalau naik yang tambang murah ni, jangankan diri, lutut pun tak lepas, betul tak kan? Jadi tetaplah duduk. Tetaplah duduk, cuma takbir. Sebab hari ni everyone can fly, betul tak kan? Balik Penang pun naik kapal terbang. Jadi kena tahu sedikitlah masalah tentang solat dalam kapal terbang. Jangan malas nak ambil tahu, tak nak ambil tahu, ambil solat
Kalau dalam rangkaian terbang boleh jamak takdim takhir? Boleh. Sebabkan tak tahu, dia buat fatwa jamak takyah. Tu yang tak boleh tu. Betul tak kan? Awak kat kapal terbang, kat atas. Kalau benda tu kat atas, boleh ke bawah tak? Sebab tu beringat. Jadi, kita bincang hari ni bab apa? Berapa banyak bab ni? Kita ulang balik. Pertama tadi kita bincang bab darah dalam masakan. Kita goreng ayam, dah habis goreng ayam, makan-makan, dekat tulang-tulang daging-daging ni masih ada terselit darah. Dalam surah Al-Baqarah kata tak boleh makan darah, apa saja darah. Tapi dalam surah Al-An'am, dia menjelaskan darah yang tak boleh adalah darah yang memancar. Darah yang memancar ketika dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin, darah yang memancar adalah darah yang diambil daripada haiwan yang masih hidup. Makan steak, betul? Medium well, masih merah-merah lagi kan? Dia tekanan darah rendah, dia ambil lah darah tu, dia makan daging tu, biar darah dia naik sikit. Apakah itu termasuk makan darah? Tidak, itu termasuk boleh. Itu yang kita bincangkan yang pertama tadi. Ini kita recap sikit lah. Kemudian kita bincang tentang qada solat yang dah tahun-tahun tak solat. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kena qada tak semua? Qada. Jadi kalau qada 2 rakaat ke 4? Tengoklah, betul. Kalau zuhur 4, subuh 2, qada semua. Tapi Ibn Hazm dengan Ibn Taymiyah cukup taubat nasuha. Adapun ingin tutup kekurangan-kekurangan tu, solat-solat sunatnya itu diniatkan solat sunat, kiranya nanti memerlukan untuk menutupi solat wajibnya, pahala solat sunat tadi berharap untuk dapat menutupi solat wajib. Okey puan-puan. Lepas tu bab mana tadi? Kiblat yang salah. Syafi'i salah kiblat ulang ke tidak? Hanafi ulang ke tidak? Hanafi ulang, belum balik lagi tak jadi balik ni Kang. Hanafi pusing saja, tak payah ulang. Hambali tengok keadaan. Kalau musafir ulang, kalau bermukim tak ulang. Saja je. Loteh berbona ni Hanafi tadi apa? Hambali kalau bermusafir tak payah ulang, bermukim ulang. Lidah tak bertulang. Kalau terselencong kiblat sikit, betul? Lencong sikit, tak tepat sangat, batal kalau dia dapat melihat Kaabah. Tapi kalau jauh daripada Kaabah masih sah kata Imam Syafi'i? Masih sah. Kemudian kita bincang, kalau macam ni cepat je kan? Solat atas kapal terbang, boleh tak solat duduk sebelum memastikan ada ke tidak tempat solat bagi lelaki? Tak boleh. Dia kena pastikan dulu ada ke tidak tempat tu. Sebab syarat solat wajib adalah berdiri jika mampu. Mampu bukan hanya kudrat, mampu kudrat, situasi dan keadaan. Kalau tengok tak mampu, boleh solat duduk. Tapi kalau wanita, teruslah dianjurkan duduk. Kemudian menghadap ke kiblat. Para ulama sebahagian mengatakan dianjurkan waktu takbir tu kalau boleh cari kiblat, hadaplah ke kiblat. Lepas tu duduk, terus sambungkan solat. Tapi kalau tak dapat berdiri menghadap ke kiblat, boleh tak langsung ikut mana hala tuju kapal terbang je? Boleh. Mana hala tuju kapal terbang saja boleh. Baik puan-puan, itu yang kita bincangkan hari ini. Berapa tajuk? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pelajar-pelajar genius je, 5 tajuk habis. Ada apa-apa nak tanya?
Alhamdulillah. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Puan-puan, pastilah dalam penyampaian saya ada yang salah. Sebab saya manusia biasa. Kalau ada yang sesuai, rujuk, dapatkan rujukan, boleh amal. Kalau ada yang tak sesuai, maafkan. Kalau benda tu tak. Tapi kami bagi niatnya itu bukan untuk boleh bersuka-suka Hanafi, Maliki, Hambali, tak. Tetap Syafi'i, dah tu jenguk-jenguk mazhab lain supaya tak terjebak dalam membawang. Betul tak kan? Jadi tahu ya. Contoh, biasa kan nampak orang sekarang macam ni. Orang perempuan dah ada belum? Belum. Lelaki ramai ni, betul. Nanti nampak orang perempuan bawa macam ni, jangan kau jentik pula jarinya je. Ni tak bahagialah si nenek dah tua-tua yang jari. Itu mazhab mana tu? Maliki. Jadi kita berlapang dada. Kalau tak tahu tu mazhab Maliki, habis orang tu dia ambil gambar, dikejar, dia tengok rumah nombor berapa, siapa laki, siapa anak, kan? Yang itulah. Ya, semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah puan-puan, cukup sampai di sini dulu apa yang saya dapat kongsikan bersama. Maaf kalau ada kata yang terkasar, yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdih, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.